Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ni kita bertemu lagi dalam kuliah duha kita bersambungan daripada Talbisul Iblis yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, yang mana secara ulang kaji ataupun secara ringkasannya pada minggu lepas kita menghabiskan perumpamaan yang diberikan oleh Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah berkenaan dengan hubungan di antara akal, malaikat, nafsu dan syaitan, yang mana Al-Imam Ibn Jauzi memperumpamakan diri kita ni sebagai satu tembok, sebagai satu istana, satu castle, istana lama tu, yang mana penduduknya adalah akal dan sentiasa diziarahi, dibisikkan ataupun diberikan panduan oleh malaikat yang asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musuh kita iaitu hawa nafsu merupakan satu pondok yang berada, yang berkemah di hadapan tembok pertahanan kita, dan perkemahan ataupun tempat pondok persinggahan nafsu itu sentiasa diziarahi pula oleh syaitan yang membisikkan kepada nafsu, yang menyemarakkan lagi nafsu untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan dan juga nafsu ini sentiasa dalam keadaan ingin menyerang kota ini, ingin menyerang tembok ini. Maka merupakan tanggungjawab akal untuk mengetahui mana celah-celah tembok yang mudah ditembusi syaitan, yang mudah ditembusi hawa nafsu, mana sudut kekuatan, mana sudut kelemahan tembok ini. Dan penghuni itu iaitu akal dan diri kita tidak boleh untuk leka. Perlu kita perhatikan selalu tembok ini, perlu kita jaga selalu, perlu kita awasi, kita kawal selalu, kerana serangan ini sama sekali tidak pernah tidur, tidak pernah bercuti, tidak pernah berehat. Okey, syaitan itu tidak pernah berehat. Maka perumpamaan itu yang telah diberikan oleh Al-Hafiz Ibn Jauzi rahimahullah. Maka pada hari ini kita sambung kepada bab 3 daripada Talbisul Iblis. Memang agak pusing sikit disebabkan saya nampak, wallahu alam, pada hemat saya susunan buku ni diberi nama Talbisul Iblis, tetapi penerangan berkenaan talbis itu berada di bab 4. Sebab tu saya mulakan di bab 4 dulu, sebab kita nak faham apa dia hakikat buku ni, apa dia tujuan penulisan buku ni. Kemudian yang ketiga, dalam bab ketiga pula dia menceritakan berkenaan waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Okey, waspada terhadap fitnah dan tipu dayanya iblis, yang mana perkara ni pun masih belum masuk, dia masih penerangan umum lagi, belum masuk kepada perkara-perkara yang mengkhusus, iaitu cara untuk menangkis godaan iblis ini adalah dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi dari segi susunan tu saya nampak dia punya tajuk tu mula-mula perbincangan tajuk buku tu sendiri, Talbisul Iblis. Kemudian kita masuk amaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap fitnah dan tipu daya iblis pada hari ini, insya-Allah. Kemudian pada minggu depan baru kita tengok bagaimana kita nak mengatasi tipu daya ataupun fitnah iblis ini, iaitu dengan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Tetapi untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung dulu kita punya perkongsian kita berkenaan dengan amaran Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Baik, kalau dalam Talbis Iblis tu dia merupakan bab yang ketiga, insya-Allah. Baik, di sini kata Ibn Jauzi, ketahuilah bahawa pada saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka iaitu manusia dibekali dengan syahwah dan keinginan agar dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi peribadi dia. Ini merupakan satu penyataan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat komprehensif yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Jauzi rahimahullah. Iaitu disebutkan di sini syahwah dan keinginan ini diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hakikatnya. Satu firman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan, telah membekalkan, telah menetapkan kepada manusia ini fa'alhamaha fujuraha, dia punya sifat kecenderungan kepada maksiat dia, syahwah dia, wa taqwaha,
dan begitu juga sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam diri manusia ini kita kata pada mulanya dah ada sifat ketakwaan, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga dibekalkan dengan syahwah dan keinginan yang diletakkan di sini. Jadi soalannya dekat sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syahwah ataupun nafsu ke dalam diri manusia ni? Okey, kalau saya ingat ada orang pernah bertanya, Ustaz, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan syahwah dalam diri kita, kiranya lagi senang, lagi mudah kita beribadah, lagi mudah kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi senang nak buat. Bila Allah letak syahwah ni, dia sentiasa berlawan. Okey, jadi dalam menjawab persoalan ni, saya suka kepada penerangan yang telah diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana dia menceritakan bahawasanya syahwah dan keinginan ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam diri kita, sama ada dia menarik kita ke arah maksiat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Jauzi yang kita kongsikan pada minggu lepas itu, ataupun syahwah dan keinginan itu boleh ditundukkan dalam memberikan kekuatan dan motivasi kita untuk mendapatkan, untuk kita beribadah, untuk mendapatkan pulangan dan juga pahala yang maksimum dan juga ganjaran yang maksimum daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dia kata sebagai contoh, kalau kita tengok perkara-perkara yang berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengumpan manusia, bukan mengumpan ataupun menggalakkan manusia, mengumpan pun boleh juga, mengumpan dan menggalakkan manusia untuk mendapatkan syurga Allah, yang mana kalau kita tengok di dalam syurga Allah ni ada segala jenis pulangan, ada segala jenis kebaikan, ada segala jenis ganjaran yang memang syahwah suka. Kehendak kepada pasangan, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bidadari dalam syurga. Kehendak kepada rumah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam berapa banyak hadis, dalam berapa banyak dalam ayat Quran pun ada, dalam hadis apatah lagi diceritakan bagaimana rumah-rumah di syurga. Bagaimana Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim pernah menceritakan berkenaan dengan rumahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an, betapa besarnya rumahnya, betapa cantiknya rumahnya diperbuat daripada batu-batu intan dan permata. Masya Allah, kehendak manusia kepada rumah ada, Allah tahu. Lalu Allah sebutkan berkenaan kemewahan dalam berbentuk rumah ni pun ada disebutkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga hadis yang Nabi SAW menyebutkan rumah-rumah ahli syurga adalah seperti permata. Begitu juga kalau kita tengok manusia suka kepada beli belah, suka kepada aktiviti mendapatkan barangan baru dan sebagainya kan. Kerana itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di dalam syurga ada pasar-pasarnya. Okey, pasar ni bahasa lama lah. Ada tempat-tempat beli belahnya. Okey, shopping centernya. Cuma shopping centernya macam mana, wallahu alam lah, kita pun tak hati, kita tak tengok. Tapi ada. Okey, perkara-perkara tu ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk kemewahan. Manusia suka kepada makanan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan makanan yang lazat-lazat. Nabi SAW menyebutkan berkenaan makanan yang enak-enak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh ada hadis dalam Sahihul Bukhari yang mana Nabi SAW sebutkan berkenaan makanan pertama ahli syurga adalah daripada hati ikan paus. Ikan paus ni sekarang kita tak boleh makan dah sebab dah takut nak pupuh kan, dah diharamkan, tak boleh makan. Okey, di sini Nabi SAW kata manusia makan daripada ahli syurga, makanan pertama adalah daripada hati ikan paus. Masya Allah, makanan yang sangat mahal di dunia ni sehingga kan kita tak boleh nak dapat. Begitu juga setelah habis makanan itu, kata Nabi SAW, Allah para malaikat menyembelihkan lembu-lembu di syurga yang berada di pinggiran syurga untuk diberikan makan kepada ahli-ahli syurga, diberi makan kepada penduduk-penduduk syurga. Kalau kita tengok daging dalam dunia ni pun, daging apa paling mahal? Daging lembu. Wagyu beef A5, A3, A++, saya pun tak tahulah apa, kita pun tak pernah makan. Tapi nak menceritakan daging yang paling mahal dekat dunia ni, yang paling sedap, yang paling juicy, yang paling masin daging sedap dan sebagainya kan, adalah daging lembu. Nabi SAW menyebutkan di syurga nanti disembelih binatang-binatang, disembelih lembu di syurga untuk diberikan kepada penduduk-penduduk syurga. Nah, kalau di sini cuba kita bayangkan situasi yang manusia ni tidak ada syahwah dan keinginan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sebutkan berkenaan rumah, berkenaan rumah yang besar, rumah yang cantik, kita ni tak ada syahwah, tak ada nafsu, kita dengar macam gitu je lah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menceritakan air-air di syurga, betapa segarnya, betapa sejuknya, kita pun rasa macam tak ada keinginan. Bila Allah dan Nabi SAW menceritakan berkenaan makanan di syurga, kita tak ada keinginan. Menceritakan
pusat beli belah pasar-pasar di syurga, tidak ada keinginan. Menceritakan rumah-rumah permata ahli syurga, tidak ada keinginan. Menceritakan bagaimana seronoknya ahli syurga, bagaimana ahli syurga ini sibuk dengan dalam menikmati kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ahli syurga ini tidak sempat tidur. Tak sempat tidur sebab apa? Sebab terlalu seronoknya nak menikmati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni Allah jadikan tidak ada syahwat, tidak ada keinginan, maka tidak ada tarikan kita untuk nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Al-Ghazali rahimahullah sebutkan bahawasanya Allah ciptakan syahwat dan keinginan ni supaya kita tundukkan dan kita ingatkan bahawasanya segala bentuk keinginan, segala bentuk kelazatan, segala bentuk kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti sangat-sangat banyak berbanding di dunia, sangat-sangat lebih berkualiti berbanding di dunia. Maka kerana itu kata Al-Ghazali, betapa banyak mata yang menahan mengantuk solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta di waktu malam ketika manusia lain sedang tidur dan orang tak tahu dia sedang beribadah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana keinginannya itu kepada kerahmatan Allah yang Allah sediakan di syurga nanti yang lebih banyak daripada yang Allah ciptakan di dunia ini. Okey, itu fungsi syahwah. Dia ada dia punya fungsi dia. Ini berbalik kepada akidah kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan perkara-perkara keburukan. Allah tidak mentakdirkan keburukan, yang ada adalah perkara-perkara yang kebaikan dan juga ada hikmahnya. Okey, cuma saja masalah syahwah dan keinginan ini dia menjadi masalah kepada manusia jikalau seseorang itu gagal untuk mengawal syahwah dia sehingga dia mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, itu tidak ada masalah. Tetapi dia mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya tanpa mengikut undang-undang dan disiplin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam bahasa mudahnya, dia mendapatkan perkara yang diingini di dunia ini dengan cara yang dilarang, dengan cara yang ditegah, dengan cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ syahwat itu menjadi tercela. Okey, tapi nak ceritakan di sini bahawasanya Ibn Jauzi letakkan di sini bahawasanya syahwat dan keinginan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saja syaitan menggunakan kesempatan ini membisikkan kepada syahwat bukan untuk beribadah menuju akhirat, tetapi untuk mendapatkan segala keinginan kita sekarang. Dan ini memang sifat manusia. Okey, selalu saya sebutkan memang inilah dia sifat orang kata apa, kemanusiaan, iaitu kita manusia ni, termasuk saya lah, saya pun manusia juga, setakat ni cek bukan jin lah. Saya pun manusia juga. Sifat manusia ni, kita memang tak nak benda lambat, tuan-tuan. Kita nak benda cepat. Okey, selalu saya bagi perumpamaan dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni. Sebagai contoh, kita kata kita nak beli kereta. Okey, kita nak beli kereta, selalunya umumnya lazimnya lah kita kata tak ada wang yang banyak, pergi kat kedai kereta tanya ni kereta ni berapa, 140,000, 150,000, 100,000 lebih, 90,000 sekalipun, kita tidak ada jumlah wang yang sebanyak tu untuk nak beli kereta. Okey, jadi apa kita buat? Kita pergi kepada pihak bank dan kita tanyakan pada pihak bank, kata saya nak beli kereta, nak buat pinjaman ataupun pembiayaan. Kalau bank Islam tu dia tak panggil pinjaman, dia panggil pembiayaan kenderaan. Okey, jadi pihak bank pun beli, kalau ni sistem bank Islam lah, bukan bank konvensional lah. Pihak bank belikan kereta itu, kemudian jual balik kepada kita dengan bayaran tertunggak. Bukan tertunggak, dengan bayaran bulanan. Okey, dia beli kereta tu, lepas tu dia jual balik kat kita. Jadi kita tak pinjam duit. Kalau pinjam duit ada keuntungan, itu riba. Bank beli kereta tu dan dia jual balik pada kita dengan harga yang dia dah markup kan, dia dah naikkan harga dengan bayaran secara ansuran. Itu saya cari, bukan tertunggak, bayaran secara ansuran. Okey, jadi bila kita buat tu, kita buat pembiayaan tu, ada tak pernah orang yang dia buat pembiayaan, dia beritahu kat pihak bank, saya ni pembiayaan ni saya tak mampu nak jelaskan dalam tempoh yang terdekat lah, kalau tempoh 7 ke 9 tahun boleh lah. Pihak bank pun kata okey, tak apa, boleh, kalau tengok ni gaji apa semua okey, cukup, kata. Okay, ada orang yang bila bank cakap macam tu, dia kata macam ni, tuan, saya suka pakai kereta tak ada hutang. Jadi kalau saya beli kereta ni, tuan simpan dulu kereta saya tu dekat bank, pihak bank simpan dulu kereta tu, selepas saya dah habis bayar ansuran selama 9 tahun ni, barulah
pihak tuan berikan kereta pada saya. Tak apa, saya tunggu 9 tahun. Ada tak orang macam tu? Tak ada macam tu. Sebab sifat manusia ni kita nak bila? Kita nak sekarang. Okey? Kita nak sekarang, kita nak cepat. Kita buat pembiayaan dengan pihak bank membiayai beli kereta tu, jual balik kat kita. Kita pun duk tanya bank, bila lulus? Hari ni duk tengok. Nah, ni tak, pihak bank tak telefon lagi. Sekali lagi duk tengok, mana lagi pihak bank tak telefon, betul tak? Kan? Bila kita dah okey lulus, alhamdulillah, kita pun tanya pihak bank, bila boleh ambil kereta tu? Telefon orang kedai kereta, bila boleh ambil kereta tu? Kita nak sekarang. Itu sifat manusia. Okey, sifat manusia dia nak cepat, dia nak sekarang. Itu sifat tabi'i manusia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian pada kita berbentuk syahwah ni, sama ada kita dapat mengawalnya. Nak membatalkannya tak boleh. Okey, satunya agama Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak membawakan idea sami. Okey, idea apa? Idea sami dalam Islam tidak ada. Okey, ada kalau kita tengok dalam masyarakat yang kita panggil sebagai hedonism. Okey, masyarakat barat utamanya, kita kata mereka adalah hedonism. Hedonism maksudnya kehidupan mereka didedikasikan untuk mencari keseronokan semata-mata. Okey, seronok buat ni, seronok buat tu. Motivasi hidup mereka adalah berdasarkan kepada apa yang syahwah mereka minta, yang mana tidak ada dia punya hujungnya. Dekat sinilah saya ingat pujaga-pujaga sufi selalu mengatakan bahawasanya syahwah ini adalah umpama air laut. Makin kita minum, makin kita dahaga. Bukan makin kita hilang haus, tetapi makin kita dahaga. Sebab tu saya ingat Mufti Meng pernah sebut berkenaan perkara ni. Dia kata syahwah ni kalau kita ikutkan dia, bukan kita tundukkan dia, tetapi kita ikutkan dia, dia tidak ada dia punya hujungnya. Minta maaf sebut sebagai contoh, kata Mufti Meng, kita tengok kepada revolusi seks yang berlaku di negara barat. Mula-mula nak bebas daripada ikatan perkahwinan. Maksudnya nak menikmati hubungan biologi itu tidak memerlukan pada ikatan perkahwinan. Asalkan suka sama suka, jalan. Okey, lepas dah bagi macam tu, adakah dia berhenti sampai situ? Dia tak berhenti kat situ. Daripada asalnya nak rasa di antara jantina berlainan, lepas tu pergi pula nak rasa sama jantina pula. Lepas tu bila dah habis kat situ, bila dah dapat macam tu, adakah dia habis kat situ? Dia tak habis kat situ. Bila dah rasa dengan orang yang bukan mahram, nak rasa dengan orang mahram pula. Kemudian lepas dah dapat macam tu, adakah habis kat situ? Tak habis. Ada yang kata nak cuba dengan hayawan pula, dengan binatang pula. Kemudian zaman sekarang ni ada pula yang berkahwin dengan watak-watak game, watak-watak permainan video. Ataupun ada juga yang berkahwin dengan isterinya robot, bukan manusia dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Maka sebagaimana kata Mufti Meng, benar kata Mufti Meng, sekali kita layan syahwat ni, tidak meletakkan batasan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, maka syahwah ni tidak ada dia punya hujung dia. Okey, apa yang kita kena buat adalah ini berlawanan pula. Kalau tadi saya sebut berkenaan masyarakat barat, dia ada istilah hedonism. Maksudnya dia punya kehidupan tu memang dipenuhi dengan perkara-perkara yang syahwah suka sahaja. Hidup dia memang ikut itu sahaja. Berlawanan pula dengan agama, umpamanya agama Buddha, hatta dalam agama Hindu pun ada juga konsep sami ini, iaitu syahwah ini perlu dibantras sama sekali. Okey, syahwah ini perlu dibantras sama sekali, keinginan perlu dibantras sama sekali, kerana Gautama Buddha punya idea dulu, dia kata bahawasanya syahwah ni adalah punca kepada segala keperitan, punca kepada segala kesangsaraan. Padahal kesangsaraan tu pun saya ingat perkataan Sanskrit juga, sangsara kan. Begitu juga dia berasal daripada kedukaan. Duka tu pun perkataan Sanskrit juga. Banyak perkataan duka, sangsara kan. Pahala, syurga. Benda-benda tu semua adalah perkataan Sanskrit lah pada asalnya. Dan cara untuk kita nak mengelakkan, membebaskan diri daripada kesengsaraan hidup di dunia ini adalah dengan membuang kita punya syahwah dan keinginan kita. Maka di situ wujud sifat ataupun konsep sami di dalam agama Buddhism ni, yang mana sami tidak boleh berkahwin, sami tidak boleh memiliki rumah sendiri, sami bahkan tidak boleh bekerja untuk cari makanannya sendiri, sami tidak boleh makan makanan yang berdarah, kena makan makanan yang vegetarian saja kan, bersifat tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Walhal itu semua kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah halalkan untuk kita, asalkan kita dapatkan dengan cara yang halal, maka itu berada dalam keredaan
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok agama Islam ni dia berada di tengah-tengah. Okey, dia bukan hedonism yang layan nafsu saja 100%, tak kira batasan. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, Islam ini juga bukan agama yang menuntut untuk dibasmi syahwah ini, tetapi Islam menuntut kita untuk mengawal syahwah kita untuk mendapatkan keperluan, bukan keinginan, untuk mendapatkan keperluan syahwah kita dalam tata cara yang memenuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sebalik makna hadis yang mana Nabi SAW bersabda. Hadis ni di dalam Arba'in Nawawiyah, dalam hadis 40 Imam Nawawi pun ada hadis tu, iaitu kata Nabi SAW, tidak benar beriman seorang daripada kamu sehinggalah nafsunya tunduk kepada apa yang aku telah diturunkan bersamanya. Apa maksudnya? Maknanya kalau kita ni, bukan kalau, memang ya, kita ni memenuhi keperluan syahwah kita dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan kita berasa cukup, kita berasa puas dengannya, kita berasa dah terisi keperluan kita, sehingga kita boleh menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah ni dalam keadaan yang tenang. Okey, kita nak solat perut tak lapar, kita nak beribadah kita tak fikir anak isteri duduk, orang kata apa, tak ada berumah, tak beratap, hujan, duduk menggigil-gigil, tahan sejuk. Keadaannya tak macam tu. Ada kecukupan kita, memenuhi keperluan kita, sehingga kita boleh menjalankan tugas kita hamba Allah dengan baik. Okey, itu tujuan kerahmatan dunia ni, supaya tenang hati kita untuk menjalankan tugas kita. Okey, itu kita kena ingat. Jadi kehidupan kita kat dunia ni bukan untuk kejar dunia tu sendiri, bukan. Okey, ada satu kuliah saya, kalau sidang penonton sekalian boleh tengok dalam channel iLive ni, ada satu tajuknya Ubudiyah. Dekat situ ada kami membincangkan ketika waktu kuliah maghrib berkenaan dengan konsep hidup apa yang dimaksudkan dengan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu objektif kita, itu kita punya tujuan kita. Baik. Jadi itu sedikit berkenaan syahwah dan keinginan. Perbincangan ni panjang lah kita kata kan. Kita sambung sini. Mereka juga dikurniakan rasa marah supaya dapat menolak sesuatu yang menyakitinya. Sebab tu kita kena faham. Satu lagi juga, satu perkara yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga. Dia kata bahawasanya emosi manusia ni, dia tidak ada emosi yang salah. Cuma saja yang ada emosi yang silap letak tempat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi ni, dia kata bahawasanya manusia dikurniakan rasa marah. Jadi rasa marah tu bukan rasa yang negatif. Dia jadi negatif kalau diletakkan pada tempat yang silap. Kalau seseorang tu marah pada perkara yang bukan pada tempatnya, maka itu jadi tercela. Bukan sifat marah itu sendiri yang tercela. Kita tengok kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW pun ada rasa marahnya. Sebagai manusia, yaghdab wa yarda. Sebagai manusia, dia ada masa marah dan dia ada masa dia redha. Yadhhak wa yadhhak, dalam masa yang sama juga wa yabka. Okey, maka Nabi SAW ada masa di baginda tertawa, dan ada masanya baginda juga menangis. Baginda manusia seperti kita. Maka kehidupan Nabi SAW seluruhnya pada hakikatnya panduan kepada kita. Bukan baginda tak marah, tetapi baginda marah apabila arahan Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Baginda marah jikalau berlaku kesilapan yang menyebabkan padah yang besar. Sebagai contoh, di mana seorang sahabat luka kepala dia. Saya ingat para penonton tahu semua hadis ni masyhur. Seorang sahabat luka kepalanya, luka peperangan, dibalut kepalanya. Pada malamnya tidur bermimpi, ihtilam, mimpi basah orang kita kata. Lalu kemudian ditanya pada para sahabat yang lain, macam mana ni? Saya ni nak kena mandi janabah ke cukup sekadar tayamum? Maka sahabat yang kata kena mandi janabah, lalu dia mandi, air masuk dalam luka kepalanya, mata syahidan, maka dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab luka yang dia dapat tu adalah daripada luka peperangan. Maka perkara ni diberitahukan pada baginda Nabi SAW. Faghadiba Rasul SAW. Maka marahlah Nabi SAW disebabkan baginda kata, kamu telah membunuhnya. Berikan pendapat dah luka kepala tak boleh masuk air, kenapa kamu pergi suruh dia mandi juga. Ini kita tengok Nabi SAW, ya, baginda marah.
Bukan disebabkan peribadi, sebab baginda Nabi SAW, orang buat kepada dia secara peribadi, baginda tak marah. Okey, sifat sabarnya seorang Rasul sentiasa mendoakan umat dia. Tetapi jikalau berlaku perkara yang bercanggah, yang melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku padah yang besar, seperti contoh kehilangan nyawa disebabkan kesilapan ijtihad di situ, disebabkan kesilapan pandangan di situ, yang tu Nabi SAW marah. Okey, jadi kata Al-Ghazali, sifat marah itu sendiri bukan sifat tercela. Yang tercela apabila diletakkan tidak kena pada dia punya tempat dia. Jadi sama juga kata Ibnu Jauzi di sini, dia kata rasa marah itu digunakan untuk menolak sesuatu yang menyakitinya. Na'udzubillah, bukan kita minta, tapi ada orang datang pecah masuk dalam rumah kita, takkan kita tak rasa marah? Melindungi isteri kita, melindungi anak kita, melindungi harta kita, tak rasa marah. Kamu masuk rumah saya nak aniaya saya, kita pertahankan diri kita, takkan tak rasa marah? Kata kamu nak ambil apa-apa, ambil lah. Anak kita ke apa, nak buat apa, nak colik ke, na'udzubillah min zalik. Okey, manusia diberikan rasa marah untuk menjauhi sesuatu yang menyakitinya. Cuma saja kita kena pastikan kita ni marah di atas perkara yang turut dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata akidah al-wala wal bara. Sebahagian perbincangan tu iaitu kita marah, kita benci, kita marah kepada perkara yang turut dimarahi dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kata Al-Ghazali, sifat marah tu dia tak jadi sifat yang tercela. Okey, sama juga dengan sifat lain, sifat sedih, sifat kesal, sifat kecewa. Okey, semua sifat itu ada dia punya fungsi dia, cuma kena diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Okey, baik, wallahu alam. Baik, lepas tu dia kata lebih daripada itu, mereka bahkan dianugerahi akal. Manusia diberikan akal sebagai pembimbing yang menyuruhnya bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan syawah pada kita, tujuannya untuk dapatkan manfaat peribadi kita, perkara baik untuk kita. Allah berikan rasa marah pada kita, tujuannya untuk nak menolak, menjauhkan perkara yang boleh memudaratkan kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal supaya bersikap adil. Okey, supaya kita seimbangkan perkara ni di antara manfaat dan juga di antara mudarat. Kita seimbangkan perkara ni sama ada untuk kita mendapatkan manfaat ataupun menjauhi mudarat bagi diri kita. Jadi Allah Maha Adil. Dia berikan syahwah dan keinginan dapat perkara yang manfaat. Dia berikan rasa marah untuk tolak perkara mudarat, dan dia berikan akal untuk mengimbangi di antara keduanya. Okey, itu kata Ibnu Jauzi. Kemudian ni yang akhir insya-Allah untuk ini. Kemudian kata Ibnu Jauzi, sementara syaitan diciptakan Allah untuk menggoda manusia supaya bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu. Oleh kerana itu, hendaknya orang yang berakal selalu waspada serta bersikap hati-hati atas musuh yang sudah menabuh genderang perangnya sejak zaman Adam AS, yang mana syaitan telah mendedikasikan umur dan seluruh hidupnya untuk menghancurkan anak keturunan Adam AS. Okey, jadi tugas syaitan ni digoda manusia supaya bersikap berlebihan. Syahwah manusia suka kepada makanan. Syaitan menggoda manusia supaya berlebihan. Okey, berlebihan barangkali sehingga ke tahap membazir. Kita kata seorang makan, dia seorang kalau order kambing tu ataupun order ayam tu suku paling teruk pun setengah ekor dah lah. Ini dia seorang order ayam 3 ekor. Untuk apa order ayam 3 ekor? Untuk nak rasa hak ni perisa spicy Korean samyang ke apa, hak ni perisa Jepun, hak ni perisa Amerika. Nak rasa sikit-sikit, makan sikit, cubit, buang, membazir. Okey, makan itu halal, ayam itu halal, nak makan itu dihalalkan oleh Allah. Perbuatan cari rezeki untuk makan dihalalkan oleh Allah. Tidak ada masalah. Bahannya tidak ada bahan haram, tetapi syaitan antaranya dia akan menggoda supaya sikap berlebihan. Seorang makan 3 ketul, bukan 3 ketul, 3 ekor ayam. Nak buat apa? Sah-sah tak habis, kita kata kan. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Berpakaian, sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pakaiannya sampai singlet alas dalam ni pun nak pakai hak 30,000, nak pakai 40,000, ialah fahamlah kita pun nak kejar kualiti. Tetapi kualiti ni sampai ke satu tahap saja, lebih daripada itu dia jadi membazir, bukan jadi kualiti lagi dah. Okey, sedangkan perkara tu boleh dibelanjakan dengan cara yang lebih baik lagi. Okey, bersifat berlebih-lebihan ni dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu. Sama ada kita nak ambil manfaat bagi diri kita, kita berlebihan, macam contoh saya sebut tadi, ataupun menjauhi sesuatu. Okey, Ustaz, saya tak mahu
anak saya ni menjadi seorang yang pemikiran ekstrim, sebab tu saya tak bagi dia puasa-puasa sunat, saya tak bagi, puasa Ramadan je sudah. Dia melampau-lampau. Itu godaan daripada syaitan. Sedemikian, ustaz, anak saya ni saya tak bagi sangat, dia minat sangat bagi agama ni sebab saya takut nanti dia besar, dia tak mau nak kerja, dia sibuk nak tengok agama, dia sibuk nak baca Quran, dia sibuk nak tengok bahan agama saja. Itu berlebihan dalam menjauhi sesuatu. Itu kerjanya syaitan. Okey? Sebab itu kata Ibn Jauzi, hendaklah orang yang berakal itu sentiasa berhati-hati. Disebabkan syaitan ni, dia telah pun berazam dan berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengganggu anak Adam AS daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat nanti. Dan sebagaimana kita tengok minggu lepas, Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebut, sesungguhnya syaitan itu tidak pernah tidur. Maka disebabkan tu kita tidak boleh berehat daripada gangguan syaitan. Berhati-hati dengan perkara ni, okey, kerana syaitan tak semestinya dia bisikkan kita perkara-perkara yang syirik saja. Tak semestinya dia membisikkan kita perkara yang dosa besar saja. Tapi kalau dia tak boleh ganggu kita dengan dosa besar, maka dia akan mulakan dengan perkara dosa kecil. Kalau dia tak mulakan dengan dosa kecil, maka dia akan mulakan dengan perkara yang mafdul berbanding perkara afdal. Yang mana insya-Allah tu dalam pelajaran-pelajaran akan datang kita akan tengok. Okey, sebagaimana dalam Talbisul Iblis ni, banyak Ibn Jauzi letakkan tipu daya syaitan di dalam sudut-sudut kehidupan yang berbeza, supaya kita mula kenal ini rupanya tipu daya syaitan. Kita nampak seolah-olah itu perkara yang benar, tetapi pada hakikatnya perkara itu batil, dan tujuannya adalah nak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja saya ingat untuk hari ini. InsyaAllah saya harap ada dia punya manfaat dia. Kalau ada keizinan, ada umur yang panjang, insyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi, iaitu kita melihat beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Saya ingat dekat sini ada lebih kurang 8 ayat yang berbeza. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu pada minggu hadapan. Baik, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.